Ya, Assalamualaikum dan apa khabar? Okey, so dalam video ini saya ingin berkongsilah sedikit berkaitan dengan Inventor Studio. Okey, di mana Inventor Studio ini lebih kepada untuk kita membuat animation dua part ke atas. Maksudnya kalau kita dalam kita punya projek, kita ada banyak part yang bergerak serentak ataupun bergerak pada masa yang berbeza. Kita sesuai gunakan Inventor Studio berbanding kita menggunakan Drive. Sebab drive dia hanya boleh menggerakkan satu part sahaja dan seandainya part tu bersambung dengan part lain dia akan ikut sekali. Tapi dalam untuk menghasilkan bentuk yang lebih advance, drive tidak dapat membuatlah, dia tak dapat buat. Jadi kita akan gunakan Inventor Studio di mana Inventor Studio ni berada dalam file assembly. Okay, contohnya case ni tadi, uh, kita ada dua bahagian ini yang konsepnya seperti pintu yang slide, buka dan tutup secara serentak. Ni kita nak buat secara serentak. Okey. Jadi kalau kita nak buat drive, dia hanya boleh gerakkan satu bahagian ni sahaja sebab bahagian pertama dan kedua ini tidak tiada sambungan. Dia tak ada relationship dekat situ. Okey, jadi caranya nak gunakan Inventor Studio ini adalah kita pergi dekat tab environment kat atas ni environment dan kita cari arahan dipanggil Inventor Studio. Klik pada Inventor Studio. Okay, so bila kita berada dalam Inventor Studio ni, paparannya tidaklah jauh beza, namun dia fokus kepada untuk buat animation. Dan kelemahan Inventor Studio ni lah, dia punya video akan makan ruang sedikit. Video dihasilkan akan memakan masa sedikit untuk dirender lah, berbanding kalau kita gunakan Drive. Okay, so untuk kita buat animation ini, step pertama sekali yang kita perlu buat adalah kita pergi kepada animation timeline ni. Klik kat sini. Okay, kita nak keluarkan dahulu timeline ataupun garis masa bagi animation kita. Jadi mana-mana perisian yang melibatkan animation, sama ada video ataupun 3D animation, 2D animation, dia sentiasa terikat pada timeline ni, iaitu masa, berapa lama kita nak animasi kita bergerak, berapa lama masa uh, keseluruhan animation kita ada. Dan masa dia juga akan menentukan speed pergerakan part yang kita nak buat animation. Okay. So step pertama tadi kita pergi kepada animation timeline. Step kedua adalah kita pergi dekat bahagian animation timeline ni, kita ada button yang kedua akhir ni. Okay, iaitu dipanggil collapse action editor ni. Kita aktifkan ni dulu. Okay, kalau katakan bila anda buka defaultnya dia akan kecil macam ni lah. Jadi tekan ni dulu untuk besarkan dia. Okay. Biasanya kalau kita nak buat animation, kita kecilkan supaya ada ruang untuk kita tengok lah. Tapi kalau untuk kita edit, kita kena collapsekan dia. Kita kena buka dia. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah kita buat setting sikit. Okay, pergi kepada button yang seterusnya sebelah ni, dipanggil animation option. Okay, di mana di sini kita kena setkan berapa lamakah animasi yang kita nak buat. Kalau kita letak lama 30 saat, 30 saat lah video tu akan dimainkan nanti. Okay, jadi untuk kes ini saya gunakan masa yang singkat saja. Saya nak dia bermain dalam tempoh 10 saat saja. Nanti video tu kita akan buat looping saja. Tak perlu kita nak buat sampai 30 saat. 30 saat is panjang jugalah. 10 ni pun sebenarnya panjang juga. Tapi tak apa, kita pakai 10. Okay, 10 saat. Alright. Kemudian kita di sini kita boleh tentukan kelajuan animation. Di sini saya biarkan default saja. So ni klik OK sajalah. Okay, jadi kalau tengok dekat atas ni, kita punya timeline tadi, dia sampai saat ke 10 saja ni, 10. Kalau katakan kita buat 30, kita sampai 30 lah. Alright, itu langkah ketiga. Okay, langkah keempat, kita nak buat animation. Kita pergi dekat atas sini, panel animate ini, kita pergi dekat arahan component. Klik pada component. Bila kita klik pada component, kita akan dipaparkan dengan animate component ini, animate component window. Di mana pertama sekali kita kena pilih dahulu komponen ataupun part yang kita nak buat pergerakan lah. So, saya select dulu part yang pertama ni. Okay, bila kita klik pada pertama, kita boleh nampak komponen ni, ikon cursor dah jadi warna putih. Maksudnya kita dah select lah. Yang kedua adalah kita nak aktifkan position. Okay, position ini bila kita tekan saja, kita boleh nampak lah part kita ni ada 3
ada bentuk not hitam di sini, bintik hitam kat sini. Kemudian kita ada 3 axis kat sini. So, untuk kita buat pergerakan, kita akan pegang not hitam ni, titik hitam ni. Tapi kalau kita nak buat rotation, kita nak buat animasi melibatkan putaran, kita akan pilih axis mana yang kita nak dia berputar ni. Jadi untuk case sliding pintu ini tidak melibatkan putaran, jadi jangan klik pada axis ni lah, jangan klik pada anak panah ni. Klik pada titik hitam ni. So klik, kita bergerakkan dia. Gerakkan agak-agak kat mana kita nak gerakkan dia. Saya gerakkan, kita nak buat sampai sini. Okey. Kalau sudah, kita tekan okey. Okay, bila tekan okey, jadi dia dah baca dah. Komponen tadi apa yang kita pilih, kena position, kita buat cara pergerakan sliding macam ni. Dan di sini barulah kita boleh ubah dia punya value. Tadi saya tarik bebas kan. Jadi di sini kita boleh ubah value lah pergerakan dia berapa banyak. Okey, macam kes saya ni saya buat pergerakan saya sebanyak 100 mm sahaja. Kalau nak test boleh ubah nilai, dia akan update dekat situ. Tapi kalau kita belum buat lagi position tadi, dia value ini kita tak boleh tukar. Contohnya degree ni saya tak boleh tukar value dia. Sebab saya tak buat position untuk rotation. Hanya bagi dia pusing. Tidak, saya tak buat. Jadi untuk rotation dengan revolution ni kita tak boleh buat lah sebab saya cuma gerakkan titik hitam tadi. Kalau saya nak buat putaran, saya kena pilih axis tadi, maka dua value ini kita boleh ubah. Okay, itu langkah seterusnya. Dan langkah seterusnya adalah kita nak setkan animasi yang dia bergerak ini untuk pergerakan 100 mm ni, berapa banyak masa yang dia perlukan untuk dia gerak. So biasanya kita ubah dekat sini lah, start kita punya end ni, berapa second. Kalau kita letak nilainya besar, maka kelajuan pergerakan akan perlahan lah. Kalau kita letak nilai yang kecil, dia akan jadi laju. Jadi kes ni saya akan letak 2 saat je. Dia buka pintu tu sebanyak 2 saat sahaja. Okay. Kalau sudah, kita tekan OK. So, bila kita tekan OK, kita akan nampak dekat timeline tadi akan tunjuk part 4, 2, yang ni. Dia ada timeline dekat sini. Dia tunjuk selama 2 saat. Jadi kalau kita play daripada awal ni, tekan button play ni. Okay. Tengok tadi saya tekan anak panah ke kiri ni, dia patah balik lah. Okay, animation kita akan bergerak kiri ke kanan. Dia akan bergerak sebanyak 2 saat. Kalau kita nak laju, of course kita perlulah pilih masa ni lagi singkat. Ataupun pergerakan ni lagi jauh besar nilai, mungkin 200, 300 contohnya lah. Okay. So selesai untuk bahagian yang pertama. Jadi kalau tengok sini, kita pilih, kita nampak lah. Bahagian yang pertama ni dia bergerak. Okay, kita buat pula untuk part yang berikutnya. Kita buat dulu part kedua ni, komponen kedua ni. Kita nak bergerak, dia bergerak serentak. Jadi kita buat juga kat dia. Jadi kita pergi kepada komponen, ulangi step tadi, iaitu kita pilih komponen ini. Okay, dia dah select. Position, kita ambil not hitam ni, kita gerakkan. Okay, agak-agak je, tak apa. Ni just untuk declare saja pergerakan dia. Klik OK. Kemudian kita masukkan value dia. Nilai dia ialah 100. Okay. Masa sama, kita nak masa dia serentak, saya bagi masa ni 2 saat. 2 saat juga. Okay, klik OK. Okay, jadi bila kita play kita punya animation, kita nampaklah dia bergerak serentak. Kenapa dia bergerak serentak? Sebab masa timeline ni dia bergerak serentak. Kalau kita adjust, ini saya drag saya bawa ni ke sini. Boleh nampak logik ni nanti animation dia tak akan bergerak serentak sebab masa yang digunakan berbeza. Okay, kita cuba daripada awal. Play. Tengok, yang ni bergerak dahulu, dia sampai baru ini bergerak. Ini kalau case kita nak masa yang berbeza lah. Ini kena adjust sikit lah ni, value saya ni tak sesuai, tak cukup rapat. Okay. Katakan kita nak edit. Macam mana kita nak edit ni? Okay, kita nak edit dia, kita double click saja dekat kawasan ni. Dia akan keluar lah. 100 ni macam tak sesuai, 110 lah. Okay, yang ni pun sama, saya nak edit 110. Supaya dia tu rapat. 110 pun belum rapat. 15, kita test. Dia pun 115. Okay. Dan kalau saya nak dia serentak, saya bawa balik lah ke depan ni. Okay.
Okay, bila kita play, kita nampaklah dia bergerak. Okay, jadi kalau kita nak buat animation kita selama 10 saat tadi, takkan animation kita buat 2 saat saja. Jadi kita nak bagi dia repeat, ulang balik. Kita nak dia bergerak daripada pergerak dia buka tadi, pintunya buka, kita nak dia dia tutup, kemudian dia buka balik. Jadi kita nak dia repeat balik arahan. Nak repeat mudah saja. Kita pergi dekat apa nama timeline kita ini, klik kanan dekat dia, buat mirror. Sama juga mirror. Mirror ni konsepnya dia adalah dia akan patah balik lah. Okay, kita play. Dia patah balik. Dan sebabkan kita buat 10 saat tadi, jadi kita mirror lah sampai ke 10 saat. Okay, ini pun saya buat mirror juga. Sini pun mirror, sini pun mirror. Jadi bila kita main daripada awal, kita play, baru kita nampak lah. Animation ni berlaku selama 10 saat. Dan dia buat 5 kali pergerakan kat situ. Okay, jadi kalau dah siap animation kita, kita buat, kita record lah. Record animation. Yang lain ni boleh biarkan default. Sebenarnya kena belajar skill lah tentang kamera, lighting ni. Okay, tapi untuk case ni saya just tunjuk basic saja. Jadi yang ni saya biarkan secara default saja. So kita render. Okay, masa ni lebih pula 10 lah. Nampak 10 tadi kan. Okay, render. Okay, render dia tanya nak simpan kat mana, kita simpan lah kat tempat yang boleh kita cari. Setting ni sama macam saya pernah share sebelum ini dalam video animation drive. So lebih kurang sama lah. Cuma render ini of course akan memakan masa sebab dia akan generate video yang berkualiti tinggi, termasuklah lighting, termasuklah shaded material itu sendiri. Jadi saya tak galakkan kita buat video yang masa yang panjang, cukup 10 saat sebab kalau kita buat lagi panjang, lagi lama lah dia akan render. Okay, nanti bila dah set render, anda boleh pergi kepada directory kat mana anda simpan video tersebut untuk tonton. Okay, saya untuk video ini saya berhenti setakat ini saja. Saya tak tunggu sampai render habis. Okay, kita dan sekarang persoalan boleh tanya terus kepada saya. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.